Contohnya nilai murni kan, orang question you tidak halal sebab you tak ada perkataan takaful. You boleh question balik, perkataan takaful itu bukan ada kat dalam Quran dan hadis. Tak ada. Tak ada. Perkataan takaful itu diwujudkan oleh regulator. Salam sejahtera dan salam kembali ke segmen Sembang Santai Orang Kata. Bagi yang dah ikut perkembangan kita sejak minggu lepas, anda mesti sudah tahu kita tengah bincang dengan seorang panel yang sangat istimewa, iaitu Dr. Rafiq, mengenai isu insurans. Hari ini kita akan sentuh lebih sedikit lagi tentang isu takaful versus insurans konvensional. So bagi yang baru mengikuti perkembangan kita, anda boleh melihat video kita, video forum kita yang sebelum ini di social media kita dan juga laman rasmi web kita. Ikuti perkembangan yang tu dulu sebelum join kita kat sini. Okay? So bagi yang baru saja join, biar saya cerita sikit dulu tentang Dr. Rafiq kita. Beliau pernah memegang jawatan CEO bagi Munich Re Takaful MRR, dan pada awalnya telah berkhidmat bersama Angkatan Tentera Malaysia. Kemudian setelah 13 tahun menjadi pengamal perubatan, beliau mula menjalani pengalaman yang begitu luas dalam bidang insurans dan juga takaful. So terima kasih doktor kerana once again sudi meluangkan masa bersama kami. Thank you. Okay, doktor. Doktor, hari ni kita bincang pasal isu takaful pula. Sebelum ni doktor ada banyak cerita pasal takaful tu kan. So ramai pembaca kita, yang followers kita semua nak tahu pasal isu takaful ni dengan isu insurans konvensional. So pada sesi lepas doktor ada cerita pasal hal-hal asas berkaitan dengan perlindungan kewangan. So kali ni nak tanya doktor, apa kriteria-kriteria yang penting yang sepatutnya jadi keutamaan untuk rakyat Malaysia apabila mereka nak memilih produk perlindungan kewangan ni? Okey, saya bagi secara am ya. Secara amnya, apabila kita nak membeli produk perlindungan kewangan ini, kita kena tengok pada dua perkara asas. Perkara asas yang pertama adalah produk itu sendiri, ya. Yang kedua ialah kekuatan syarikat itu, ya. Kita kalau nak beli sesuatu produk daripada syarikat, kita kena pastikan syarikat itu mempunyai kekuatan kewangan yang kukuh. Sebab apa? Faedah ni bukannya kita dapat hari ni, faedah ni akan dapat 20 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kita kena pastikan bahawa dia cukup kukuh. Dia akan ada lah waktu bila kita perlukan. Ya. Jadi biar saya rungkaikan balik, yang pertama, produk yang bersesuaian dengan kita. Okay. Dalam skim perlindungan kewangan, ya, kita ada banyak produk kesihatan, ada produk nyawa, ada perlindungan nyawa seumur hidup, produk contohnya kemalangan, perlindungan kemalangan kan. So kalau itu seorang lelaki atau perempuan berumur 25 tahun yang baru bekerja, belum berkahwin, apa yang penting pada waktu itu, dan syarikat you ada memberikan you insurans, perlindungan insurans untuk masuk hospital. Tapi jumlahnya sikit. Pasal you orang eksekutif bawah-bawah ni, dia bagi perlindungan 30,000. Tapi kalau accident masuk hospital, kalau bill tu 50,000, artinya company sponsor 30,000 dan you kena bayar lagi 20,000. 30 macam sikit kan nowadays kan. Orang muda-muda ni dia selalu accident tau. Jadi keperluan yang penting pada dia waktu sekarang, waktu orang muda-muda ni, ialah membeli top up. Contohnya top up kepada insurans yang dibekalkan oleh majikan dia. Jadi kalau dia masuk hospital, majikan dia bayar 30,000 pertama bil hospital. Kali ada top up untuk bayar lagi 20-30,000. Ya. Ini maksud saya bila kita kata kita kena tengok keperluan kita pada masa itu. Ya. Sebab kita orang bujang, dia tak belum kahwin, ya. Dia tak fikir pasal benda lain. Dia fikir naik motor laju, naik kereta laju, speeding sana, speeding sini. Dia lain dengan orang yang dah kahwin. Bila dia dah kahwin, saya ada isteri, saya ada anak kan. Saya fikir benda-benda tu, dia lain. Okay? Jadi keperluan dia lain. Bila dia sudah berkahwin, ya,
dia akan fikir besok saya ada anak-anak, saya mesti nak ada perlindungan kewangan untuk anak-anak. So jadi dia fikir ada 2-3 jenis perlindungan yang sesuai. Satu dalam bentuk saving, satu dalam bentuk perlindungan kalau sesuatu berlaku pada diri dia kan, ya. Jadi ada banyak, ya. Jadi kena faham cara untuk menilai, untuk memilih produk yang bersesuaian dengan umur you, jantina you dan juga pekerjaan you. Umur, jantina, pekerjaan. Ya, ini sangat penting. Ya. Dari situ baru kita boleh faham apa yang kita perlukan. Ya. Of course jangan lupalah, kalau dalam poket tu ada cukup duit untuk beli Pro 2 je, janganlah pergi beli perlindungan nak beli Mercedes. Kan nanti kan tak ada pula nak beli nasi nak makan kan. Jadi kena pilih juga yang bersesuaian dengan dompet kita. Ini yang pertama. Yang kedua yang lebih penting apabila kita nak memilih, saya selalu katakanlah bahawa bila kita beli perlindungan kewangan ini, kita mesti fikir jauh sedikit ke depan. Kita nak kena pastikan bahawa syarikat itu cukup kukuh supaya bila timbul di masa akan datang, bila ada keperluan nak mendapatkan perlindungan kewangan itu, mereka tu masih ada. Syarikat yang kukuh. Syarikat yang kukuh. Kalau kita beli pada syarikat kecil ni, lemah ni kan, akan datang tak ada. Saya bagi contoh. Saya tak bagi contoh insurans lah, ya. Saya bagi contoh kereta lah. Senang tak tengok kereta. Dulu ada syarikat Suzuki Motor di Malaysia. Dia jual macam-macam brand kereta Suzuki. Hari ini kereta Suzuki tak dijual lagi di Malaysia. Mula-mula dia semua Proton tolong jualkan. Lepas tu Proton pun dah stop jual. Sekarang ni tak ada orang jual Suzuki. Masalahnya ialah dia tak jual kereta baru, tak apalah, tak ada orang beli. Masalahnya kita yang dah beli kereta Suzuki ni sekarang ni cari spare part tak ada. Kan? Jadi sebab apa kita tak fikir panjang. Sama juga macam itu bila kita beli perlindungan kewangan. Kita kena pastikan company tu kukuh lah kan. Dia takkan tutup kedai kat Malaysia, dia lari tempat lain kan. Begitu saja kan. Itu penting. Ada setengah orang kata kita kena ambil takaful, kita kena ambil insurans. Pada saya ini tidak berapa penting sangat. Kalau kita tengok kriteria kedua tadi, itu kekuatan syarikat. Kalau kita fikirkan kekuatan syarikat itu sangat kukuh dan dia boleh menjamin masa depan kita, pemilihan antara takaful dengan insurans itu menjadi jelas. Dia akan menjadi jelas. Ya. Terutama apabila syarikat insurans juga mengeluarkan produk-produk yang patuh syariah. Ya. Walaupun dia tak ada low chop takaful, tapi dia patuh syariah. Dia still patuh. Dia patuh syariah. Jadi you tak boleh kata dia halal atau haram. Sebab dia patuh syariah. So ini yang kita kena ambil kira. Ya. Adakah kita mesti beli pada takaful saja? Ya. Sebagai seorang Muslim lah. Ya. Sebagai seorang Muslim, saya kata itu satu soalan yang perlu bawa sendiri. Ya. Adakah kita patut beli daripada satu syarikat yang bergelar takaful tapi lepas 5 tahun dia hilang, kita pun sengsara, atau kita beli daripada satu syarikat insurans yang dah berumur beratus tahun dan dia kekal, kita tidak ada kebimbangan bahawa mereka akan wujud lagi 20 tahun. Beli insurans ini ialah suatu benda yang kita kena fikir panjang. Kalau kita letak duit gaji kita dalam bank, kita tak bimbang, ya, kita mesti fikir benda yang sama juga. Kalau kita beli insurans atau takaful, kita mesti jangan sampai kita bimbang. Jangan beli saja lepas tu.
agak-agak company ni ada lagi tak lagi 5 tahun 10 tahun. Itu kita tak mahu. Kita nak pastikan bahawa bila kita perlukan benda tu ada. Itu yang penting. So macam mana kita nak ubah persepsi orang yang masih berdegil yang takaful ni lebih baik daripada insurans konvensional ni, doktor? Dari segi nilaian produk, dari segi nilaian produk takaful dengan produk insurans adalah, saya boleh cakap 100% sama dari segi penilaian produk. Penilaian produk maksud saya adalah contohnya kalau produk hospitalization, masuk hospital kalau insurans bagi produk hospitalization, dia kata satu malam dia bayar RM250 untuk bil katil, takaful bayar benda yang sama, tapi adakah harga dia sama? So perbezaannya situ di peringkat harga. Itu dari segi produk sama, tetapi perbezaan yang kedua ialah struktur perjanjian produk tadi. Dalam kes takaful ianya lebih kepada berkonsep patuh syariah. Bila kita kata dia patuh syariah, of course hari ini ramai orang-orang Islam mementingkan perkara ini dan kita tak nafikan. Jadi tetapi benda ini juga dalam macam masyarakat di Malaysia, apa yang kita lihat ialah komuniti kita terbelah dua. Sikit-sikit Muslim, sikit-sikit non-Muslim, sikit-sikit halal, sikit lagi haram. Jadi ini tidak baik untuk negara dari segi jangka panjang. Jadi apa saya tekankan di sini ialah siapa sahaja boleh dari segi perundangan mana-mana syarikat insurans di Malaysia ini dibenarkan untuk menjual produk patuh syariah. Cuma dia perlu menunjukkan kepada orang dia ini patuh syariah. Pada saya, pihak insurans kalau mengeluarkan produk yang mana saya suka promote, itu panggil konsep universal values. Orang kalau kita cerita patuh syariah ni, orang-orang Islam dia faham lah, tapi orang-orang Muslim ni, orang non-Muslim ni dia tak faham. Apa benda pula syariah ni? Kan? Kenapa kita kena patuh? Kan? Tapi bila kita tengok dari segi universal value, transparency, integrity, ini adalah penting dalam syariah juga, dalam produk-produk takaful. Transparency, integrity, dan kita strukturkan produk tadi dengan bentuk fee-based mechanism. Dan bila kita dah buat benda ni, dah produk tu jadi sama. Dah jadi sama. Jadi orang kata susah bagi bukan susah. Dia bukan saja bila benda tu dah sama, dia akan merapatkan jurang perbezaan dalam komuniti. Itu sebabnya saya lebih menggalakkan lah. Disebabkan insurans dan takaful ini adalah regulated business, dikawal sendiri oleh negara. Dan di Malaysia ni dia ada dua peraturan, satu itu untuk insurans dan satu itu untuk takaful. Jadi kawal selia ni kalau you tengok boleh kata 99% sama. Sedikit perbezaan, 1-2% saja berbeza. Pada saya lah hari ni, kalau syarikat insurans boleh secara volunteer, internally, membuat produk-produk yang mempunyai nilai-nilai murni, universal values, nilai-nilai murni yang dipakai oleh syarikat takaful. Jadi kita sama dengan dia. Yelah, sama dah. Dan bank negara atau regulator tak boleh stop kita jual lagi kita tak gunakan perkataan takaful dalam produk itu. Tapi kita kata kita ni nilai-nilai murni. Jadi sekarang ni contohnya nilai murni kan, orang question you tidak halal sebab you tak ada perkataan takaful. Saya kata you boleh question balik,
perkataan takaful itu bukan ada kat dalam Quran dan hadis. Tak ada. Tak ada. Perkataan takaful itu diwujudkan oleh regulator. Diwujudkan oleh regulator. Jadi apa yang ada dalam hadis contohnya adalah tidak ada riba, tidak ada interest. Takaful tak ada interest. Saya nak tunjuk pada you, insurans kami pun tak ada interest. Kita boleh tunjukkan bahawa kita punya cara buat produk kita pun tak ada interest dan kita boleh yakinkan dia. Jadi you nak kata apa lagi? Yelah. Kita tak boleh, kita bukan takaful, bukan kita haram. Betul. Itu satu contoh. Dia ada 4-5 lagi kriteria lah. Dia ada beberapa kriteria. Saya guna yang senang untuk orang faham. So kalau kata syarikat insurans tadi memenuhi semua kriteria ini tadi, tak ada orang boleh kata you bukan tidak mempunyai nilai-nilai murni. Kalau you keluar dan kata saya mempunyai produk saya merangkumi nilai-nilai murni Islam dan agama-agama lain, siapa nak salahkan you? Salahkan you. Whether you are Christian, Hindu, Buddha, Jew, nilai-nilai murni ni semua sama. Tak kira apa. Jadi sebab tu saya lebih suka macam dalam Malaysia ni, negara yang berbilang kaum majmuk, kita should push a product that is based on nilai murni. Ini akan membawa rakyat ke depan, pergi ke satu hala tuju yang sama, iaitu mempunyai perlindungan keuangan yang mencukupi, dengan berasaskan nilai-nilai murni. Jadi tidak ada lagi boleh cucuk jari sana kata kau haram, kau halal, kau tak haram. Betul. Tak ada lagi isu ni tak timbul. So betul kata doktor. So ini yang boleh menyatukan isu-isu yang berkaitan dengan takaful insurance conventionally. Macam doktor kata tadi, this nilai-nilai murni, the universal values yang boleh menyatukan. That's a very good point, doktor. So nilai-nilai murni inilah yang akan sebenarnya menyatukan rakyat. Betul. Contoh, saya bagi contoh ya. Adakah corruption diterima dalam Islam? Tak. Adakah diterima oleh agama-agama lain? Tak juga. Jadi ini satu nilai murni, kita menentang corruption. Kan? Kita promote lah. Kita tentang corruption. Kalau nak sembahyang pada Tuhan mana, itu is a different perkara. Yeah. Fight the nilai murni. Ini contoh-contoh. Okay. So kita nak ringkaskan apa yang doktor sebut tadi awal-awal tu. Yang penting kita perlu lihat apabila kita memilih tu is produk dan kekuatan syarikat tu. Ingat, kita kena ingat umur, jantina, pekerjaan dan ialah kemampuan kita sebelum kita beli sesuatu tu. Dan kita kena ingat kekuatan tu kena ada, sebab bila kita nak claim tu, bila kita nak dapat balik apa yang kita dah bersusah payah bayar all this time tu, kita nak dapat balik tu, syarikat tu kena ada, walaupun takaful ke insurance conventional ke, mereka masih kena ada kan doktor kan, mereka kena masih ada at that particular time. Dan pasal insurance conventional dan takaful ni, yang kita perlu ingat kena kukuh, kena ada credibility, dan dari segi penilaian produknya sekali, dua-dua adalah sama. Macam doktor cakap tadi tu. So, dua-dua adalah sama dan sememangnya perbezaannya terletak pada struktur dia punya, struktur macam mana cakap tadi, struktur perjanjian tu je lah kan doktor kan. Ada sikit-sikit saja perbezaan, tapi yang perlu kita ingat ialah the universal values. Nilai-nilai murni yang ada pada kedua-dua servis ni, takaful ataupun insurance conventional, benda tu sama dan benda tu yang paling kita perlu ingat apabila kita nak memilih. Betul tak doktor kan? Ya. Okay. Jadi saya nak perjelaskan sikit takut orang salah faham. Boleh doktor. Bila kita kata produk kedua-duanya sama, maksud saya adalah dari segi teknikal. Dari segi teknikal, yes. Dari segi teknikal produk tu ya. Contohnya yang ini produk A, dia bayar 200,000 untuk masuk hospital. Produk takaful pun bayar 200,000 juga kan. Itu dari segi teknikal. Tapi perbezaannya mungkin di peringkat konstruktural lah.
persuturan kontrak dan sebagainya. Ya. Okey. So doktor, terima kasih kerana dah 2 forum ni doktor pun telah banyak dengan eloquently dengan penuh kesabaran jawab soalan-soalan kami, and terima kasih kerana sangat-sangat mengambil berat tentang hal ini dan telah banyak share pendapat doktor bersama kami. So terima kasih Dr. Rafiq. Hope to see you soon and all the best Dr. Rafiq. Ya, terima kasih kerana bagi saya peluang. Dan saya, kalau benarkan saya rumuskan sikit lagi. Boleh, silakan doktor. Ya, kalau izinkan saya rumuskan sikit lagi. Saya nak ingatkan pada semua lah. Saya ingat pada semua. Satu, perlindungan keuangan ini perlu ada. Tak kira lah kita ni miskin ke, susah ke, senang ke, kita perlu ada perlindungan keuangan. Yang kedua, dalam memilih perlindungan keuangan ni, kita kena berhati-hati memilih supaya bendanya ada bila kita perlukan. Kemudian belilah perlindungan yang sesuai dengan you pada masa itu. Ya. Jangan beli sesuatu yang tak berfaedah. Kan, ini kita cerita pasal faedah. Contohnya, you nak pergi daripada KL ke Ipoh, you boleh naik produk Azia kan. Tapi duit tak ada, you nak beli Mercedes. Orang Melayu kata apa, biar apa asal kedana, biar apa asal bergaya. Biar apa asal bergaya. Itu tak betul lah. Itu tak betul lah kan. Jadi pilih yang bersesuaian lah, dalam memilih produk dan syarikat. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ingat apa Dr. Rafiq bagi tahu kita ni. Okey, so thank you so much Dr. Rafiq. Kita jumpa lagi. Okay. And all the best Dr. Rafiq. Take care. Thank you. Okey, bagi yang telah mengikuti perkembangan kita sepanjang perbincangan kita mengenai isu konvensional, isu insurans konvensional dan juga takaful, kami ingin berterima kasih kepada kamu semua dan sila share. Isu ni sangat penting untuk ramai orang kita tahu. So sila share, pastikan anda mengikuti segala perkembangan yang akan kita bincang selepas ini di laman rasmi web kami iaitu orangkata.my, dan kami juga aktif di semua platform Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. So kita bertemu lagi lah dalam perbincangan yang akan datang. Okay, take care.